Assalamualaikum, apa khabar semua Apa ni hari ni saya terpanggil lah untuk bercakap tentang satu kisah viral di mana seorang pelajar lelaki di Langkawi dipukul beramai-ramai, bukan setakat dipukul, ditumbuk, diterajang, tetapi dipijak beramai-ramai. Masya-Allah. Bila kita tengok video yang viral tu, kita pun macam memang rasa kesian lah. Kesian tu kepada kedua-dua belah pihak juga, bukan kepada satu pihak juga. Kita tengok yang paling malang sekali, yang seorang ni dilanyak beramai-ramai dengan seolah-olah tak ada kesian, seolah-olah tindakan tidak menggunakan akal. Bayangkan pelajar ini adalah pelajar tingkatan 4. Dia bukan darjah 2, darjah 3, darjah 4. Kalau nak ikutkan semua tu dah bersunat dah. Tingkatan 4 ni dia ni boleh dikatakan mereka tengah mencari identiti. Mencari identiti. Jadi polis telah menahan 13 pelajar tingkatan 4 di sekolah menengah kebangsaan di Langkawi untuk membantu siasatan tentang perkara ini. Jadi keterangan telah diambil, rakaman telah diambil, dan begitu juga dengan mangsa. Dan mangsa ni dah dirujuk ke hospital. So setakat ini dia tidak ada kecederaan yang serius. Jadi polis tengah menyiasat dan diharapkan ramai netizen mengharapkan satu keadilan perlu diambil supaya ia menjadi pengajaran kepada pelajar-pelajar yang lain. Kalau kita tengok komen daripada media sosial, banyak komen-komen yang boleh juga kita fikirkan untuk supaya perkara ni tidak berulang lagi. Masalahnya perkara ni bukan sekali dua. Banyak dah perkara-perkara membuli, dipukul beramai-ramai, dan ada yang menyebabkan takut perkara ini berlarutan, ada yang mati besok, dibuli, dipukul beramai-ramai. Tapi alhamdulillah lah, masih bersyukur lagi kerana pelajar itu masih selamat lagi. Dan kita harap yang pelajar-pelajar yang membuli pelajar yang seorang ini supaya terbuka hati dia untuk bertaubat, bermaaf-maafan tentang perkara yang telah dilakukan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengambil satu inisiatif supaya perkara ini tidak berulang lagi. Kita tak bolehlah nak tuding kepada kementerian, kepada cikgu, kepada sekolah. Sebab bila benda ni berlaku, pelbagai persepsi yang kita tidak boleh lari untuk membuat persepsi. Apabila perkara ini tak boleh disalahkan kalau kita terpersepsi. Jadi di sini pelbagai persepsi yang boleh wujud, terutamanya institusi sekolah ni lah, yang sekolah ini dia fungsi dia untuk mengeluarkan bukan setakat pelajar yang cemerlang dalam akademik, tetapi cemerlang dalam akhlak, cemerlang dalam akhlak. Dan ini pun daripada dasar pelajaran pun memang adalah berjaya jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ini perkara benda tu dah cantik dah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik, tetapi juga mempunyai akhlak yang bagus. Itu dah bagus dah. Tetapi pelaksanaan tu kita kena lihat balik lah. Pelaksanaan tu kita kena lihat balik apa yang perlu kita lakukan. Terutamanya semua pihak kena bertanggungjawab. Di sini saya metik beberapa komen netizen
Jadi kata-kata netizen nakkan satu benda yang keadilan dalam menjatuhkan hukuman ni. Dan kalau boleh ianya setimpal lah dengan apa yang dilakukan, bukannya ni untuk menjadi pengajaran kepada pelajar-pelajar yang lain. Dan kita tak boleh jugalah terus menuding jari kepada kesalahan pelajar-pelajar ini, kerana rasanya tindakan mereka ini seolah-olah mereka ini tidak berfikir secara waras dan tidak matang dalam pada masa kini. Kita nak tengok umur 16 tahun kematangan tu jauh sekali. Apa yang kita lihat di sini dia mewujudkan asabiah. Asabiah ni maksud dia apabila dalam satu kumpulan itu, walaupun tak betul tetapi disokong juga benda yang tak betul, maksiat keumpamanya disokong, itu kita panggil asabiah. Jadi netizen komen ni memang seronok juga. Bukan seronok lah, mungkin kita boleh mengambil iktibar daripada komen-komen netizen yang saya fikir ia adalah satu komen yang bernas. Salah satu daripada Ramli Agriculture dalam media sosial YouTube, dia mengusulkan setiap kelas memasang CCTV. Dah sampai masanya. Itu satulah. Lepas tu daripada Rachel Show, dia mengatakan dah banyak sangatlah benda ni berlaku, please lah carilah sesuatu jalan yang sesuai supaya perkara ini tak berulang kembali dan mencemarkan imej institusi sekolah yang mengeluarkan pelajar yang cemerlang dan berakhlak. Dan kita tunggu je lah bagaimana polis menjalankan siasatan dan diharapkan kita rakyat Malaysia sesama boleh berganding bahu memikirkan tentang masalah remaja masa kini yang kita tengok peratusan melakukan salah laku yang serius ini semakin hari dia semakin meningkat. Semakin hari semakin meningkat. Jadi saya rasa itu sajalah yang dapat kita berkongsi. Jadi rumusan tu, polis dah menahan 13 pelajar di sekolah menengah kebangsaan di Langkawi dan menerima dan telah merakam siasatan, telah merakam maknanya telah inilah rakaman percakapan dia telah merakam, dan mangsa pun dah dirujuk hospital dan tidak ada kecederaan yang serius. Diharapkan perkara ni tak boleh dibiarkan begini saja. Tak boleh dibiarkan begini saja. Dasar pelajaran itu kebangsaan tu, dasar pelajaran tu dah, dasar pendidikan tu dah bagus sangatlah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan saya rasa kertas kerja ataupun tesis ataupun jurnal tentang keruntun akhlak ini banyak sekali, dan banyak cadangan-cadangan yang telah dimajukan. Jadi perkara ini dianalisis baliklah. Dan jangan buat main-main. Mungkin satu benda yang kita kena fikir iaitu pengaruh media sosial yang menyebabkan mereka ini menjadi sedemikian, perangai menjadi sedemikian yang tak sepatutnya berlaku pada umur 16 tahun. Dan satu benda yang kita kena ingat sangat iaitu kalau ingin melihat negara pada masa hadapan, lihatlah remajanya pada hari ini. Kalau tuan-tuan melihat remajanya pada hari ini, bagaimana keadaan negara akan datang. Jadi sekian buat kali ini, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum.